أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita ruang dan juga peluang untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi pendukung kepada agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insya-Allah kita akan kongsikan berkenaan dengan kisah seorang tabi'in yang namanya Al-Hasanul Basri, yang mana Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, dia ini merupakan orang yang banyak memberikan nasihat di antara orang yang alim dalam bab fiqh, orang yang zuhud dan sebagainya. Jadi bagaimana latar belakang Al-Imam Hasanul Basri yang merupakan Sayyidut Tabi'in, ketua bagi segala tabi'in, yang mana diceritakan Ja'al Bashiru yubashiru zawjan Nabi Ummu Salamah bi anna maulataha khairah qad wada'at hamlaha wa waladat ghulaman. Telah datang seorang memberikan satu berita gembira kepada isteri Nabi yang namanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ni merupakan isteri Nabi, yang mana dia ada hamba, bekas hamba maula, nama dia Khairah, yang baru sahaja melahirkan seorang anak lelaki. Faghamaratil farhatu fuada ummil mu'minin ridwanullahi 'alaiha. Maka gembiralah hati Ummul Mukminin, Ummu Salamah tadi, dengan berita yang datang kepada dia tadi, yang mana bekas hamba dia tadi telah melahirkan seorang putera. Nampak dari sudut wajah dia tadi kegembiraan. Watafaha al-bishru ala muhayyaha
an-nabilil waqur. Dapat anak ni gembira tuan-tuan sekalian. Lagi-lagilah mereka-mereka yang sudah lama menanti nak dapatkan cahaya mata. Sangat gembira bila mana mendapat kelahiran daripada isteri tadi. Wa badarat fa arsalat rasulan liyahmila ilaiha alwalidata wa mauludaha. Jadi Ummu Salamah ni gembira. Disuruh cepat-cepat dihantar utusan, tolong pergi panggil Khairah tadi, jemput dia datang dengan anak tadi. Litaqdiya fatratan nifas fi baitiha. Supaya dia dapat berpantang di rumah Ummu Salamah. Ini dia. Walaupun bekas hamba tuan-tuan sekalian, tapi bagaimana kasih sayang Ummu Salamah tadi. Gembiranya dia bila mana lahirnya anak daripada bekas hamba dia. Yang mana Ummu Salamah ni sangat mengasihi habibatan ila qalbiha, wa kana biha lahfatun wa tashawwuqun li ru'yati walidiha al-bikr. Dia rasa tak sabar-sabar nak tengok budak ni. Wa ma huwa illa qalil hatta ja'at Khairah tahmilu tiflaha ala yadayha. Tak lama kemudian datanglah Khairah, bekas hamba tadi, bawa anak dia. Bila mana Ummu Salamah tengok budak tadi, dia tenung budak ni, rasa kegembiraan yang mana sejuk mata memandang. Yang mana budak ini khasiman wasiman, budak yang kita tengok elok, elok rupanya, bahiyat tal'ah, mana apa cantiklah. Berapa ni budak kan tengok dengan suci murni, tamal khilqah, sempurnanya kejadian. Yamla'u aina mujtalihi wa ya'siru fuada ra'ihi. Yang mana orang yang tengok ni rasa tenang saja dan menggembirakan hati orang yang melihat budak itu. Summa latafat Ummu Salamah ila maulatiha wa qalat. Kemudian Ummu Salamah pun berpaling kepada Khairah. Ditanya, asammaiti ghulamaki ya Khairah? Adakah kamu telah menamakan anak kamu wahai Khairah? Maka kata Khairah, faqala kalla ya ummah, belum lagi wahai ibu. Laqad taraktu dhalika laki, aku tinggalkan supaya apa? Nak suruh maknanya Ummu Salamah yang pilih nama untuk anak dia. Ni tuan-tuan sekalian, Ummu Salamah ni isteri baginda Nabi, orang yang alim, orang yang wara', di antara orang yang cerdik. Maka dia nak supaya apa? Nama anak dia tadi dinamakan oleh Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah pun tenung anak tadi, maka dinamakan nusammihi ala barakatillah. Dinamakan di atas keberkatan Allah, namanya Al-Hasan. Summa rafa'at yadayha, kemudian dia pun menadah tangan mendoakan keberkatan kepada budak ini. Ini dia. Sebab itulah bila mana kita boleh anak tuan-tuan sekalian, kita bagi nama pada dia. Bagi nama yang bagus-bagus. Bagi nama yang baik-baik. Jangan nama-nama yang tidak elok, kerana mereka akan dipanggil di hari akhirat kelak. Kemudian kita berdoa, jumpa orang ulama-ulama dan sebagainya. Kita suruh minta doa untuk anak kita tadi. Lakinnal farhata bil Hasan lam taktasir ala baiti ummul mu'minin Ummu Salamah ridwanullahi 'alaiha. Yang mana kegembiraan dengan datangnya Hasan tadi, bukan sahaja kegembiraan itu dalam rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah, bahkan berkongsi juga dengan keluarga yang lain, iaitulah rumah huwa baitus sahabi al-jalil Zaid ibn Thabit katibi wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kegembiraan datangnya Hasan tadi bukan hanya menerangi rumah Ummu Salamah, bahkan menerangi rumah sahabat Nabi yang namanya Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, yang merupakan penulis wahyu Nabi, Zaid ibn Thabit. Yang mana Yasar ni ayah kepada budak tadi, bekas hamba juga, seorang yang dihormati dan dikasihi oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu dan orang-orang lain lagi. Maknanya apa tuan-tuan sekalian?
Hasanul Basri ni ayah dia bekas hamba, mak dia juga bekas hamba kepada sahabat Nabi dan juga kepada isteri Nabi tadi. Lalu dia membesar dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baitin min buyuti Rasulillah. Yang mana Hasan ini dia membesar dalam jagaan isteri Nabi, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang mana Ummu Salamah ini seorang yang cerdik, nisa'il Arabi aqlan wa awfarihinna fadlan, sangat dihormati, wa ashaddihinna hasban, orang yang semangat tinggi. Ummu Salamah, pernah kita dengar cerita bagaimana Ummu Salamah memberikan pandangan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaibiyah, yang mana Nabi terima cadangan Ummu Salamah. Nabi suruh para sahabat Nabi supaya mereka ni cukur kepala mereka, cukur rambut mereka, kemudian sembelih binatang korban sebagai membayar dam, yang mana mereka tak boleh pergi menunaikan umrah. Maka para sahabat Nabi dalam keadaan sedih, mereka tak buat benda yang Nabi suruh. Maka Ummu Salamah lah yang mencadangkan supaya apa? Nabi buat dulu. Bila Nabi buat dulu, maka para sahabat lain pun ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana Ummu Salamah ini meriwayatkan hadis Nabi, seorang yang banyak ilmu. Diriwayat hadis Nabi sebanyak 387 hadisan, 387 hadis riwayat daripada Nabi. Dan juga dia ni seorang di kalangan orang Arab yang yaktubna fil jahiliyah, yang celik huruf, bukan buta huruf, yang celik huruf, yang boleh menulis pada zaman jahiliyah. Dan Ummu Salamah ini, yang mana Al-Hasan tadi, bila mana dia duduk di bawah jagaan Ummu Salamah, satu hari bila mana Khairah Ummul Hasan, mak kepada Hasan tadi, keluar daripada rumah dia menunaikan hajat Ummu Salamah. Jadi satu hari tuan-tuan sekalian, budak ni menangis. Fakana tiflu radi yabki min ju'ihi, budak ni menangis kerana kelaparan. Wa yashtaddu buka'uhu, dah makin kuat dia menangis. Biasalah budak-budak ni dia menangis kerana dia lapar. Jadi bila mana Ummu Salamah pun tengok budak ni menangis, dia pun ambil budak tadi, Al-Hasan tadi, dan dia menyusukan Al-Hasan. Jadi tenang budak ni, senyap dia. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, yang mana Ummu Salamah ini bukan sahaja kita panggil apa, yang sangat dikasihi oleh dikasihi oleh Al-Hasan tadi, bahkan dia menjadi mak susuan kepada Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Jadi nak bagi tahu bagaimana mak kepada Sayyidina Hasan ini ada dua. Satu mak dia sendiri, yang kedua mak dia. Tigalah, mak dari sudut Ummul Mukminin, kemudian mak dari sudut susuan, dua tuan-tuan sekalian. Kemudian mak asal dia iaitulah Khairah tadi. Betapa mulianya Al-Hasanul Basri. Kalau kita tengok dia punya sejak kecil lagi telah ditarbiyah, disusukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana duduk dalam jagaan Ummu Salamah, hubungan dia dengan ummahatil mukminin yang lain pun hubungan yang sangat erat. Duduk rumah dekat-dekat, rumah isteri Nabi ni dekat-dekat, bukan jauh-jauh. Duduk berdekatan-berdekatan, maknanya boleh pergi mari. Boleh ziarah, menziarahi dan sebagainya. Dia boleh tengok akhlak-akhlak isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohi akhlak-akhlak mereka. Yang mana kata Sayyidina Hasan ni menceritakan bila dia kecil dulu tuan-tuan sekalian, dia bermain di rumah isteri-isteri Nabi. Dia bermain yang mana hatta innahu kana yanalu suqufa buyuti ummahatil mu'minin biyadaihi wa huwa yaqfizu fiha qafzan. Dia melompat sampai kena atap, sampai kena bumbung rumah ummahatul mu'minin. Nak bagi tahu zaman kecil dia ni duduk di rumah ummahatul mu'minin. Ni tuan-tuan sekalian. Zalla Al-Hasan yataqallabu fi hadhihi al-ajwa' al-abiqa bi tuyub an-nubuwah al-muta'alliqa bi sanaha. Yang mana Hasan tadi
yang mana dia membesar dalam suasana haruman nubuwah. Dia menikmati bagaimana keindahan duduk di rumah isteri-isteri ummahatil mukminin, dan dia dapat menerima didikan. Dia belajar dengan kibaris sahabah, sahabat-sahabat yang besar di kalangan para sahabat Nabi di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Hasan ini belajar dengan Uthman ibn Affan, belajar dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dengan Abi Musa al-Ash'ari, dan juga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas ibn Malik, wa Jabir bin Abdullah, wa ghairihim, dan ramai lagi. Bayangkan betapa banyak dia belajar dengan para sahabat-sahabat Nabi. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, yang mana tarbiyah daripada Nabi tadi dapat pada para sahabat Nabi. Kemudian para tabi'in mendapat tarbiyah daripada para sahabat Nabi. Generasi-generasi yang hebat inilah yang melahirkan insan-insan yang hebat. Tuan-tuan sekalian, lakinnahu uli'a aktsara ma uli'a bi amiril mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Hasan ini, Hasanul Basri, dia banyak tertarik dengan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dia minat pada Sayyidina Ali. Dia tengok Sayyidina Ali ini seorang yang kuat pegangan agama dia. Salabatuhu fi dinihi wa ihsanuhu li'ibadatihi, sempurnanya ibadah dia. Wa zahadatuhu bi zinati dunya wa zukhrufiha. Dia melihat bagaimana Sayyidina Ali ini seorang yang zuhud, meninggalkan dunia dan perhiasan dunia. Dan Sayyidina Ali ini seorang yang petah dalam berbicara. Wa khalbahu minhu bayanuhu al-musyriq wa hikmatuhu al-balighah, seorang yang bijak dan seorang yang fasih. Wa aqwaluhu al-jami'ah wa izatuhu allati tahuzul qulub hazza. Kalam ataupun tunjuk ajar daripada Sayyidina Ali tadi menyentuh hati dia. Fatakhallaqa bi akhlaqihi fi tuqa wal ibadah. Maka Sayyidina Hasan tadi dia mengikut akhlak Sayyidina Ali dan para sahabat-sahabat yang lain pada bertakwa dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, itu bagaimana suasana dia ketika dia masih dalam keadaan kanak-kanak lagi, membesar dalam tarbiyah, dalam jagaan isteri Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi. Inilah penting tuan-tuan sekalian, didikan agama sewaktu daripada mula-mula lagi. Bila mana daripada awalnya kita didik dengan agama, dan lepas tu pun kita didik dengan agama, jangan tinggal. Sampailah kesudahannya tuan-tuan sekalian, insya-Allah dia akan menjadi manusia yang berguna kepada agama. Ini pentingnya didikan agama kepada anak-anak kita pada zaman hari ini. Walamma balagha al-Hasan 14 rabi'an min umrihi, bila mana Al-Hasan al-Basri sampailah pada umur 14 tahun, dah meningkat dewasa, dia pun berpindah bersama mak ayah dia ke Basrah. Ini sebab itulah nama dia Hasanul Basri, nisbah kepada satu negeri yang namanya Basrah, yang terletak di Iraq. Basrah yang merupakan ibu kota Iraq ini, sebab itulah namanya Al-Hasanul Basri, kenal dengan Al-Hasanul Basri. Kalau ikutkan nama ayah dia lain, ayah dia nama Yasir, Yasar tadi. Jadi patutnya Hasan ibn Yasar, tapi oleh kerana glamour dengan nama Al-Hasanul Basri, Basrah tuan-tuan sekalian. Yang mana Basrah ketika itu suatu tempat yang sangat hebat. Dia ada kota di Basrah ini di antara kota yang besar. Qal'atan min akbari qila'il ilmi fi daulatil Islam. Satu kota yang besar di negara Islam, dan masjid yang sangat hebat, tersegam indah, yang sangat besar. Yamuju biman irtahala ilaiha min kibari sahabah wa jillati tabi'in, yang datang banyak di kalangan para sahabat-sahabat Nabi, macam ombak mari pergi ke Basrah, dan juga di kalangan para tabi'in, yang mana di situ adanya halaqah ilmu, ta'muru bahatil masjid wa musallah, yang memakmurkan masjid, ada tempat sembahyang. Nak bagi tahu peranan masjid tuan-tuan sekalian penting.
dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kena makmurkan masjid ini. Yang mana kalau kita tengok zaman hari itu lagi di Basrah, penuh majlis-majlis ilmu di masjid di Basrah ini. Wa qad lazima al-Hasanul masjid, jadi Hasan ini duduk di masjid. Duduk di masjid, melazimi masjid. Wan qata ila halqati Abdullah bin Abbas habrin ummah, yang mana diduduk di satu majlis ilmu, halaqah dipanggil, iaitulah yang diajak oleh Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan hibrul ummah, mana dakwah ummah ini. Wa akhadha anhu tafsir, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu hadis, belajar bidang qiraat, dan dia belajar juga daripada guru-guru yang lain tentang fiqahnya, lughahnya dan adabnya, sastranya dan lain-lain lagi, tuan-tuan sekalian, sehinggalah dia menjadi seorang yang alim, jami'an faqihan thiqatan. Jadi seorang yang alim, orang yang jadi seorang yang pandai dalam bidang agama, menghimpunkan orang yang paling faham dalam bidang fiqh dan thiqah. Ini dia. فأقبل الناس عليه ينهلون من علمه الغزير. Bila mana tuan-tuan sekalian, dia dah jadi orang yang alim tadi, yang faqih, ramailah manusia mengelilingi dia, mendalami ilmu agama dengan Sayyidina Hasan al-Basri tadi. Waltafu haulahu yusikhuna ila mawa'idhihi allati tastalinu al-qulub al-qasiyah wa tastadirru ad-dumu' al-'asiyah. Yang mana tuan-tuan sekalian, kata-kata Sayyidina Hasan tadi, bimbingan dia, tunjuk ajar dia, melembutkan hati yang keras. Hati yang keras macam batu jadi lembut. Wa tastadirru ad-dumu' al-'asiyah, mengalir air mata bila mendengar mau'izah ataupun peringatan daripada Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Wa ya'una hikmatahu allati takhlibul albab, mereka menghayati nasihat daripada Sayyidina Hasan al-Basri. Wa yata'assawna bi siratihi allati kanat atyaba min nashri al-miski, mereka mencontohi kehidupan Sayyidina Hasan al-Basri yang lebih harum daripada haruman kasturi. Ini yang mana kita pada hari ini kita kena contohi macam mana Sayyidina Hasan al-Basri. Yang pertama, yang mana duduk di dalam suasana bi'ah yang agama. Kemudian yang kedua tadi, belajar dengan ulama-ulama, dengan guru-guru kita, belajar mencari ilmu agama. Dan bila mana kita dewasa nanti, kitalah yang menyebarkan ilmu agama kepada orang lain. Yang ada pada malam ini ni, belah sana belah sini ni, tengah ni kurang sikit, belah ni banyak sikit. Jadi belajar ni bila besar nanti, dewasa nanti, kitalah yang menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Ini penting. Sebagai apa? Sebagai didikan kita pada permulaan ini, kita belajar banyak-banyak ilmu daripada alim ulama yang ada sekarang ini. Walaqad intashara amrul Hasan al-Basri fil bilad wa fasha dhikruhu bainal ibad. Makin lama makin masyhurlah Sayyidina Hasan al-Basri tadi di negeri Basrah. Orang kenal belaka dia. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, bila ada ilmu ni, Allah Ta'ala akan angkat seseorang tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darajat dia. Jadi ramai orang kenal dia. Walaupun dia bukan orang penting, tapi bila mana ada ilmu, orang kenal belaka. Pembesar-pembesar pun kenal, khalifah-khalifah pun tertanya-tanya, siapakah dia Hasanul Basri. Diceritakan daripada Khalid ibn Safwan, qala laqitu Maslamah bin Abdul Malik fil Hirah. Diceritakan oleh Khalid, satu hari aku berjumpa dengan Maslamah ibn Abdul Malik di Hirah. Hirah ni satu negeri yang berada lebih kurang 3 amyal minal Kufah, lebih kurang 3 km daripada Kufah. Jadi satu hari ditanya pada aku, faqala li akhbirni ya Khalid, beritahu kepada aku, ceritakan kepada aku ya Khalid, bagaimana perwatakan Hasanul Basri. Tak ada orang lain yang paling yang paling kenal melainkan kamu saja.
Maka kata apa Khalid bin Safwan tadi, aslahallahu al-amir, maka Allah Taala membantu kamu hai amir, ketua. Amir ni ketua, pemerintah ketika itu. Ana khairu man yukhbiruka anhu bi'ilmin, akulah orang yang paling tahu tentang Hasanul Basri, kerana aku jiran dia. Lalu dia ceritalah, faqala Maslamah, okey, tolong cerita bagaimana perwatakan Al-Hasanul Basri. Maka kata Khalid ibn Safwan, innahum ru'un sariratuhu ka'alaniyatihi. Hasanul Basri seorang lelaki yang mana sama dalaman dia dan luaran dia. Ni tuan-tuan sekalian. Wa qawluhu ka fi'lihi, yang mana perkataan dia selari dengan perbuatan dia. Ni hebat ni. Yang mana Hasanul Basri, tuan-tuan sekalian, bila mana dibuat sesuatu benda yang baik, dialah orang bercakap satu benda yang baik, dialah orang pertama yang akan buat benda itu. Bila mana dia bercakap tentang suatu kemungkaran, dialah orang yang pertama akan meninggalkan kemungkaran itu. Dan pernah ada satu cerita, satu hari di kalangan para hamba-hamba ni berjumpa dengan Hasanul Basri. Jumpa ustaz, Tok Guru bagi tahu, tanya, tolonglah ceritalah khutbah kamu nanti. Suruhlah majikan-majikan ni jangan buat zalim pada hamba-hamba. Maknanya jangan berlaku kasar pada hamba-hamba, pasal dia mengadu. Teruk sangat, tuan-tuan sekalian. Lalu nak bagi tahu, Sayyidina Hasan ketika itu dia angguk, dia kata boleh, insya-Allah, boleh. Tuan-tuan sekalian, lepas sehari, lepas seminggu, orang dok tunggu bilalah Hasanul Basri nak sampaikan khutbah tentang tajuk ni. Mana nak bagi tahu supaya orang-orang ni jangan aniaya menzalimi hamba-hamba. Kalau Hasanul Basri cerita, ramailah orang ikut, tuan-tuan sekalian. Nak jadi cerita, tuan-tuan, sampai setahun. Lepas setahun barulah dia cerita tentang peranan pentingnya kita membebaskan hamba-hamba ni, pahala besar dalam Islam, tuan-tuan sekalian. Jadi orang pun ramailah lepas tu bebaskan hamba-hamba dia. Jadi orang tanya, kenapa sampai setahun nak kena tunggu ni cerita ni? Lalu kata Hasan al-Basri, aku kumpul duit dulu. Bila mana bila kumpul duit tadi, aku ada hamba, aku bebaskan hamba. Bebaskan hamba, barulah aku tahu sendiri bagaimana rasa bebaskan hamba tadi. Bagaimana maknanya dia sekalian, dia rasa sendiri benda yang dia nak bagi tahu tadi. Betullah, yang mana wa qawluhu ka fi'lihi, perkataan dia selari dengan perbuatan selari dengan perkataan dia tadi. Benda apa yang dia cakap, dia buat, tuan-tuan sekalian. Ini Sayyidina Hasan al-Basri. Wa laqad ra'aituhu mustaghniyan 'anil nas zahidan bima fi aydihim, yang mana dia ni orang yang mana apa, seorang yang zuhud, yang tak perlulah daripada manusia, akan tetapi manusialah yang berhajat kepada dia. Faqala Maslamah, kata Maslamah, hasbuka ya Khalid, hasbuk, cukuplah wahai Khalid, cukuplah. Kaifa yadhillu qaumun fihim mislu hadha. Kata Maslamah, tuan-tuan sekalian, yang mana adakah mungkin, tak mungkin manusia ni akan sesat. Kaifa yadhillu qaumun fihim, tak mungkin manusia ni boleh sesat kalau ada orang macam Hasanul Basri rahimahullahu taala. Ni tuan-tuan sekalian. Walamma waliya al-Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi al-Iraq wa tawa fi wilayatihi wa tajabbar, bila mana tuan-tuan sekalian al-Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi telah menjadi governor, menjadi wali di Iraq, yang mana Hajjaj ini terkenal dengan kezaliman dia di wilayah dia, di tempat dia. Maka Hasanul Basri ini di antara salah seorang yang menentang kezaliman Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi. Ini dia. Yang mana wajaharu bainan nas bi su'i af'alihi. Dia menapa beranilah mana menceritakan kepada manusia tentang jahatnya perbuatan Hajjaj ini. Yang mana wasada'u bi kalimatil haq, yang mana dicuba sekat dengan kalimah kebenaran. Yang mana ni tuan-tuan sekalian, Al-Hajjaj ini dia telah bina satu istana, bina satu bangunan
milik dia sendiri di Wasit. Wasit ini yang mana terletak di antara Madinah, di antara Basrah dan juga Kufah. Bandar di antara Basrah dan juga Kufah. Bila mana siaplah binaan bangunan istana tadi tuan-tuan sekalian, maka Hajjaj pun panggil semua manusia supaya keluar dan melihat istana dia dan mendoakan kepada istana dia, bangunan dia tadi tuan-tuan sekalian. Jadi Sayyidina Hasan kata cantik kali ini peluang baik. Peluang baiklah, boleh bagi tahu orang ramai. Pasal apa? Dikumpul belakang orang ramai pergi tengok istana bangunan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, maka keluarlah Hasanul Basri nak memberikan peringatan kepada mereka supaya apa, jangan mencari kemewahan dunia, dan ingatkan mereka supaya apa, mereka ni mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Niat nawaitu dia nak pergi sampaikan perkara itu. Walamma balagal makan, bila mana dia sampailah tempat tadi, istana tadi itu. Wa nazara ila jumu'in nas wahya tatufu bil qasr al munif ma'khuzatan bi raw'ati bina'ihi madhushatan bi sa'ati arja'ihi mashdudatan ila bara'ati zakharifihi. Bila dia tengok orang ramai duk keliling istana, yang tersergam indah tadi, dengan binaannya yang hebat, dengan luahnya tepak dia tadi, dengan indahnya perhiasan di istana ini, maka bangunlah Hasanul Basri menyampaikan khutbah. Maka di antara perkataan yang disebut tuan-tuan sekalian, laqad nazarna fi ma batana akhbathul akhbathina فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى. Dulu kita telah tengok bagaimana bangunan-bangunan yang telah dibina, yang mana bangunan yang paling keji yang dibina. Kita mendapati bagaimana Fir'aun yang telah membina piramid-piramid yang telah bina, yang mana hebatlah nampak piramid-piramid. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Summa ahlakallahu Fir'aun. Allah Ta'ala telah mendasakan Fir'aun. Wa ata ala ma bana wa syayyada. Yang mana bina-bina tengok-tengok Allah Ta'ala binasakan dia. Laital hajjaja ya'lam anna ahlas samai qad maqatuhu wa anna ahlal ardi qad gharruhu. Mudah-mudahan Hajjaj ini dia tahu bahawasanya penduduk langit ini sangat marah pada dia, sangat murka pada dia, dan penduduk bumi ini memperdayakan dia. Wa madha yatadaffaqu ila hadha ala hadha alminwal. Dia duk cakap tuan-tuan sekalian, orang hak dengar bawah ni bimbang pasal dia kena Hajjaj lagu mana. Yang mana dia kata hasbuka ya Aba Sa'id, hasbuk, cukuplah wahai Aba Sa'id, cukuplah. Bimbang tuan-tuan sekalian, takut Hajjaj ni buat apa-apa pada dia. Memang zaman tu kalau buat apa-apa memang kenalah tindakan yang berat-berat zaman tu. Lalu bila mana Hasan dengar orang ni kata, lalu dia kata pada orang tadi, laqad akhadhallahu al-mitsaq ala ahli al-ilmi la yubayyinunnahu lin-nas wa la yaktumuna. Allah Taala telah buat perjanjian dengan mereka-mereka yang ada ilmu supaya mereka ni menerangkan kepada manusia, jangan sembunyikan ilmu ni tuan-tuan sekalian. Yang mana bila ada ilmu jangan sembunyikan ilmu. Kena cerita pada manusia, kena berani macam mana Sayyidina Al-Hasan Al-Basri tadi. Wa fi yaumit tali, hari kedua tuan-tuan sekalian, Hajjaj pun mengamuklah. Hajjaj pun mengamuk, marah Hajjaj ni. Ditanya ahli majlis dia, taballakum wasuhkan, celaka kamu semua ni. Ada hamba di kalangan hamba-hamba Basrah ni bercakap di istana aku ni, apa hak dia nak musnyak belaka? Wallahi la ashqiyannakum min damihi ya ma'syaral jubana. Wahai semua hak penakut ni, dia kata, lepas dia aku akan hidangkan darah dia kepada kamu. Ni marah tuan-tuan sekalian. Hajjaj marah sungguh ni. Kemudian apa? Summa amara bi sayfi wan nat'i fa uhdira. Dipanggillah orang yang bawa pedang mana pedang? Bawa pedang. Pedang dengan alah, bawa alah daripada kulit.
alah hak buat apa ni lapik orang bila mana kena penggal tu, ni bawa alah tu. Fa uhdira, maka orang pun bawa. Panggil pemenggal mana? Jalad, panggil jalad. Pemenggal pemari. Duduk, tuan-tuan sekalian. Marah dengan Hajjaj ni. Mana pun nak penggal kepala ni. Summa wajah ila al-Hasan ba'da syuratihi. Pengawal panggil Hasan Basri, datang menghadap. Ni tuan-tuan sekalian. Bawalah. Bawa Hasan tadi, Hasan al-Basri tadi, yang mana ramai manusia yang melihat. Manusia duk tengok, warna dah mati dah kali ni Hasan al-Basri. Tapi tuan-tuan sekalian, ketika mana Sayyidina Hasan tadi, dia lalu, orang duk tengok dia belaka, masing-masing dalam keadaan apa? Wa wajifat alaihil qulub, ketakutan. Duk bimbang, kena penggal dah Hasan al-Basri ni. Bila mana Hasan tu relax, dia jalan relax tuan-tuan sekalian. Dia tengok, ada pisau, ada orang ni, ada jalad, ada tadi apa, lapik dan sebagainya. Maka dia menggerakkan bibir dia. Kita panggil apa? Dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang alim. Dia menggerakkan bibir dia saja, doa-doa, baca kumat kami doa tuan-tuan sekalian. Datang jumpa Hajjaj. Bila datang jumpa Hajjaj tengok, relax ya orang ni. Orang lain takut, dia relax. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan sekalian, bila dia tengok bagaimana jalalul mu'min, kewibaan orang yang beriman, wa izzatul muslim, kehebatan orang Islam, wa waqarud da'iyati ila Allah, ketulusan orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Hajjaj jadi gementar. Ni tengok. Hajjaj pun takut tuan-tuan, dia pula gementar. Habahu ashaddal haibah. Maka bila mana tengok Hasan al-Basri mari, dia pula hahuna sini mari sini. Dia punya gelepar tuan-tuan sekalian. Hajjaj tadi. Yang mana nak suruh mari duduk dekat dengan dia. Mari sini. Orang pun duk tengok pelik. Lagu mana Hajjaj ni? Bukan Hajjaj ni bekeng ke mana? Tiba-tiba jadi gini ni. Suruh Hasan al-Basri duduk dekat dia. Kemudian bila mana Hasan duduk di majlis dia tuan-tuan sekalian, Hajjaj bertanya tentang agama. Tanya pasal agama. Tanyalah bab agama. Dah Sayyidina Hasan jawab dengan jawapan yang sangat teguh, dengan ilmu yang dia ada, dengan keterangan dia, dengan fasih lidah dia tadi. Dia menjawab semua soalan Hajjaj. Maka kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pada dia, anta sayyidul ulama ya Aba Sa'id. Wahai Hasan al-Basri, mu ni seorang pemimpin ulama, wahai Aba Sa'id. Ini tuan-tuan sekalian. Summa da'a bi ghaliyatin wa tayyaba lahu biha lihiyatahu wa wadda'ahu. Ambil minyak wangi, selek buah minyak wangi, jagung apa semua. Tuan-tuan sekalian, kemudian hadiah minyak wangi kepada Hasanul Basri. Allahu Akbar. Tengok bagaimana seorang ulama yang sangat berani. Walamma kharajal Hasan, bila mana Hasan pun keluarlah, tiba-tiba seorang pengikut daripada Hajjaj tadi ikut dia. Nak tanya, ya Aba Sa'id, wahai tuan, tadi kami tengok Hajjaj ni nak buat sesuatu pada kamu, tapi kami tengok kamu ni relax saja. Duk pergi dalam keadaan tenang, kemudian menggerak-gerakkan bibir kamu. Benapa yang kamu sebut itu? Tanya. Kata Hasan, laqad qultu, aku berdoa pada Allah. Yang mana doa dia tuan-tuan sekalian, ya wali ni'mati wa malazi inda kurbati, ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, tepat aku berlindung ketika mana kesusahan menimpa aku. Jadikanlah kejahatan Hajjaj ini menjadi sejuk, menjadi tenang, sebagaimana api yang sejuk, yang sejahtera, yang menimpa pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu dia doa dia tuan-tuan sekalian. Tengok sejuk sungguh Hajjaj tadi. Ini dia. Bagaimana hebatnya Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Dan banyak kisah-kisah yang menarik tuan-tuan sekalian. Kita cerita dua kisah saja pada malam ini. Yang kemudian bila mana berpindahnya khalifah, khalifah yang sangat zuhud, iaitu Umar bin Abdul Aziz, kemudian diganti oleh Yazid bin Abdul Malik. Dia telah memerintahkan melantik Umar bin Hubairah al-Fazari menjadi gubernur di Iraq. Kemudian diluahkan lagi tempat itu, ditambah lagi Khurasan
Lantik siapa dia? Umar bin Hubairah Al-Fazari. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana diserahkan kuasa daripada Umar bin Hubairah Al-Fazari ini, Yazid bin Abdul Malik semua dia tulis surat. Tulis surat, suruh laksanakan arahan dia. Yang mana ada arahan dia tadi ni bercanggah dengan kebenaran, bertentangan dengan benda-benda kebenaran. Fada'a Umar bin Hubairah kulla min Hasan al-Basri wa Amir ibn Shurahbil al-ma'ruf bi-Sya'bi wa qala lahumā. Maka Umar bin Hubairah tadi pun panggillah dua tokoh, iaitulah Hasan al-Basri dan juga Amir bin Shurahbil yang terkenal dengan Asy-Sya'bi. Maka dikata pada dua orang ini, sesungguhnya Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik qad istakhlafahu Allah ala ibadihi, yang telah dilantik oleh Allah Taala, telah untuk memerintah. Ada wajib kita taat pada dia. Wa qad wallani, dan dia telah melantik aku seperti mana yang kamu lihat untuk aku menjaga Iraq ini. Tambah pula dengan Faris. Kemudian dia hantar surat pada aku, aku laksanakan sesuatu arahan yang tidak tenang pada diri aku, yang mana mungkin bercanggah dengan kebenaran, tak berlaku adil. Adakah pendapat kamu? Tanya pandangan. Apakah pandangan kamu dua orang ini? Adakah aku kena laksanakan arahan dia, ataupun kerana apa, kalau aku tak laksanakan arahan dia, aku terkeluar daripada agama ini? Ini tuan-tuan sekalian, seorang pemimpin yang mana tanya, bincang dengan ulama, nak tanya pandangan ni lagu mana nak buat sekian ni, adakah arahan ni kena ikut? Jadi tuan-tuan sekalian, Sya'bi jawab dulu. Syurahbil Sya'bi tadi jawab, yang mana dia berjawab dengan cara yang mana mulatafatun lil khalifah wa musayaratun lil wali, yang mana bercakap tu untuk menenangkan khalifah saja. Bagi tenang khalifah, buat je lah benda apa suruh buat tadi, yang gitu. Mana apa, wahai apa ni, wahai Umar bin Hubairah, tuan buat je lah apa benda yang Amirul Mukminin suruh buat. Hasan Basri dengar tuan-tuan sekalian, dia dengar saja, tadi diam. Kemudian bila mana turn sampai kepada Hasanul Basri, Umar tanya kepada Hasan Basri, wa ma taqulu anta ya Aba Sa'id, apakah pandangan kamu hai Aba Sa'id? Maka kata Hasanul Basri, ya ibn Hubairah, khafillahi fi Yazid wa la takhaf Yazid fillah. Takutlah Allah Subhanahu wa taala, jangan takutkan Yazid, kata dia. Wa'lam anna Allah jalla wa azza yamna'uka min Yazid, ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala lindungi kamu daripada Yazid, dan Yazid telah melindungi kamu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibn Hubairah, innahu yushiku an yanzila bika malakun ghalidhun syadidun la ya'si Allah ma amarah fayuzilaka an saririka hadha wa yunkulaka min sa'ati qasrika ila dhiqi qabrik. Dia kata, wahai Ibnu Hubairah, kamu akan didatangi oleh malaikat yang bengis, yang tidak derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan turunkan kamu daripada takhta ini. Dia akan pindahkan kamu daripada luasnya istana ini kepada sempitnya kubur nanti. Ini tuan-tuan sekalian. Haitsu la tajidu hunaka Yazid, yang mana di sana tidak adanya Yazid. Wa innama tajidu amalaka alladhi khalafta fihi rabb Yazid, yang ada ketika itu amalan kamu kepada pencipta Yazid, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya ibn Hubairah, innaka intaku ma'allahi ta'ala wa fi ta'atih, kalau kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yakfika, Allah Taala akan pelihara kamu daripada kejahatan Yazid di dunia dan akhirat. Wa intaku ma'a Yazid fi ma'siyatillah, tapi kalau kamu bersama dengan Yazid buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yakiluka ila Yazid, Allah Taala akan biarkan kamu, tinggalkan kamu menghadapi Yazid sendiri. Ini dia. Wa'lam ya ibn Hubairah annahu la ta'ata li makhluqin kainan man kana fi ma'siyatil khaliq azza wa jalla. Ketahuilah bahawasanya wahai anak Hubairah, tidak ada ketaatan pada makhluk bila mana dia telah derhaka kepada Khaliq pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagi dam tuan-tuan sekalian, menangis kawan ni. Menangis, fabaka Umar bin Hubairah. Menangis Umar bin Hubairah sehingga kan basah janggut dia. Bukan senang ni nak basuh janggut ni tuan-tuan sekalian. Menangis air mata dia bila dengar nasihat tadi. Dia pun sanjung dan hormat pada Hasanul Basri. Falamma kharaja min indihi tawajjaha ila al-masjid. Orang ramai dak tunggu ni.
Bila mana dua-dua ni keluar daripada masjid, orang ramai dah tunggu. Wa ja'alu yas'alunahuma an khabarihima ma'amirul iraqaini. Tanya tentang bagaimana bagaimana dua orang tadi dengan Amir Iraqain. Apa kita bagi pemerintah dua Iraq, iaitu Kufah dan Basrah. Maka Sya'bi mengatakan, ayyuhan nas, man istata'a minkum ay yu'thira Allah azza wa jalla ala khalqihi fi kulli maqamin falyaf'al. Wahai sekalian manusia, jika kamu mampu mengutamakan hak Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kamu, maka buatlah, dia kata. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, apa yang Hasan katakan kepada Umar bin Hubairah tadi, qaulan ajhalhu, bukanlah satu perkara yang aku tak tahu. Akan tetapi, kata dia, benda yang aku ucapkan tadi nak dapatkan keredaan Ibn Hubairah. Sedangkan Hasan al-Basri bercakap nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan sekalian. Bagaimana berani tulusnya hati dia. Fa aqsani Allah min Hubairah. Yang mana Allah Taala jauhkan aku daripada Ibnu Hubairah dan telah mendekatkan Hasan al-Basri dengan Ibnu Hubairah dan disayangi oleh apa tadi? Umar bin Hubairah, tuan-tuan sekalian. Nak bagi tahu bagaimana dia bukan Sya'bi tadi, dia bercakap yang mana sekadar nak mendapat keredaan manusia saja. Sedangkan Hasanul Basri bercakap, tuan-tuan sekalian, nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, wa qad 'asha al-Hasanul Basri nahwa min 80 aman mala'ad dunya khilalaha ilman wa hikmatan wa fiqhan. Hasanul Basri, tuan-tuan sekalian, dia hidup selama 80 tahun. 80 tahun. Penuh diisikan masa di dunia ini dengan ilmu. Dengan nasihat-nasihat, dengan fiqahnya, yang mana tuan-tuan sekalian, untuk generasi-generasi jil yang akan datang ini, supaya dapat menikmati nasihat-nasihat dan kalam daripada Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Yang mana nasihat-nasihat dia, tuan-tuan sekalian, peringatan-peringatan dia, hazzat wa mazalat tahuzul afidah, menggegarkan hati kita. Wa tastadirru syu'un wa tadullu ta'ihina 'ala Allah, yang mana menitihkan air mata orang-orang yang kerah hati, titih air mata. Wa tunabbihul gharinal ghafilin, yang mana orang yang hanyut, orang yang tenggelam, orang yang leka, dia ingatkan tentang hakikat dunia ni. Wa halin nasi ma'aha, dan bagaimana keadaan manusia ketika itu. Min zalika qawluhu li sa'il sa'alahu 'anid dunya wa haliha. Di antara kata-kata dia, nasihat dia, bila mana ada orang tanya tentang dunia dan keadaan dunia. Tas'aluni 'anid dunya wal akhirah, mutanya aku tentang dunia dan akhirat. Maka dia kata, tuan-tuan sekalian, inna mathalad dunya wal akhirah kamathalil masyriqi wal maghrib. Perumpamaan dunia akhirat ini macamlah timur dan barat. Bila mana kamu cuba menghampiri barat, kamu akan tinggal timur. Bila mana kamu cuba menghampiri timur, kamu akan tinggal barat. Ini dia. Itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Kalau kamu kejar dunia, kamu akan tinggal akhirat. Tapi kalau kamu kejar akhirat, yang mana kamu tinggal dunia, kamu akan dapat dua-dua, tuan-tuan sekalian. Ini dia. Yang mana kata dia lagi, ceritakan pada kami tentang dunia, sifat dunia. Maka dia cerita, macam mana aku nak cerita tentang dunia ini. Ya awwaluha ana'un, yang bermula dengan kepayahan. Wa akhiruha fana'un, dan perakhiran dengan kehancuran. Wa fi halaliha hisabun, pada benda yang halal akan dihisab, dan benda-benda yang haram akan diberikan balasan. Man istaghna fiha futin, barang siapa yang tak cari kesenangan, dia akan diuji. Barang siapa yang wa man iftaqara fiha hazin, barang siapa yang mencari kesenangan, yang mana dia akan menyesal kemudian hari. Wa min zalika aidan qauluhu li akhiri sa'alu an halihi wa halin nas. Kemudian orang tanya dia tentang keadaan manusia macam mana. Lalu dia kata, tuan-tuan sekalian, yang mana manusia ini, laqad ahzalna dinana wa sammanna dunyana. Kita telah menguruskan agama kita. Telah menguruskan agama kita. Yang mana wasamana, kita telah menggemukkan dunia kita, membesarkan dunia kita. Wa akhlaqna akhlaqana,
kita tak pernah memperbaharui, mentajdid akhlak kita. Tapi kita sama beli baju baru pada perbaharui kata-kata kita, baju-baju kita. Baju baru tukar sama. Tapi akhlak kita tak pernah kita tajdid, tak pernah kita renew, tak pernah kita upgrade akhlak kita. Yattaqu ahaduna ala shimalihi, yang mana bagaimana ada orang tu masih lagi mampu tidur. Wa ya'kulu min mali ghairi malihi, dimakan harta yang haram. Ta'amuhu ghasbun, makanan yang dirampas. Yad'u bihulwin ba'da hamid wa biharin ba'da baridin wa biratbin ba'da yabisin. Nak benda manis, nak benda masam, bila nak benda panas, nak benda sejuk, nak benda basah, nak benda kering, macam-macam. Hatta idza akhadhathu al-qizzatu tashajja'a min al-bashami thumma qala ya ghulam, bila benda dah kenyang dicerita tentang keadaan manusia. Ya ghulam, wahai budak, hati haduman yahdimut ta'am. Budak, tolong buat bagi sikit cuci mulut, nak bagi hadam makanan. Ini tuan-tuan sekalian. Ya uhaimik, dia kata wahai uhaimik, tuan-tuan sekalian, makna apa? Bodoh lebih kita panggil lebih kecil daripada bodoh, panggil apa dah? Kan? Ya uhaimik, ini bahasa dia. Wallahi lan tahdima illa dinaka. Lan tahdima illa dinak, yang menghadam ni agama kamu saja. Agama yang menghadamkan kita. Aina jaruka al-muhtaj, di manakah jiran kamu yang berhajat kepada kamu? Aina yatimu qaumikal ja'i, mana kamu bila mana anak yatim yang kelaparan ada? Aina miskinuka alladhi yanzuru ilaika, di mana kamu bila mana orang miskin melihat pada kamu? Aina ma wasaka bihi Allah azza wa jalla, di mana kamu bila mana Allah Taala beri wasiat kepada kamu? Laitaka ta'lam annaka adadun, tidakkah kamu tahu bahawa sebenarnya kamu ini adadun, macam bilangan. Wa annahu kullama ghabat anka syamsu yaumin naqasa syai'un min adadik, setiap kali tenggelamnya matahari, makin berkuranglah bilangan umur kamu. Wa madha ba'duka ma'ahu, dan sebahagian kehidupan kamu telah hilang. Ini tuan-tuan sekalian. Wa fi lailatul jumaah, jadi bila mana banyaklah kalam-kalam nasihat daripada Hasanul Basri dalam bidang fiqh, dalam hadis macam-macam ada. Jadi tuan-tuan sekalian, nak cerita bagaimana perakhiran dia. Wa fi lailatul jumaah, pada malam Jumaat, min ghurrah Rajabin sanah 120 Hijriah, labbal Hasan al-Basri nida'a rabbih, yang mana Hasan al-Basri telah dijemput oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Falamma asbaha an-nasu wa sya'a fihim an-na'yuhu, bila mana manusia dengar berita tentang kemautan, kematian Hasanul Basri, bagaimana macam tuan-tuan sekalian, satu gempa yang sangat sedih tuan-tuan sekalian. Kematian seorang Sayyidut Tabi'in. Jadi bila mana dimandikan, dikafankan, disemayangkan pada Jumaat di masjid, di jami' alladhi qada fi rihabihi julla hayati aliman wa mu'alliman wa da'iyan ila Allah, yang mana dia hidup, dia menghabiskan masa dia banyak di masjid, mengajar manusia dan sebagainya, mengajar ilmu, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas semayang, tuan-tuan sekalian, ramailah manusia yang ikut jenazah dia. Ikut jenazah dia, ramai sangat ikut jenazah dia ni tuan-tuan sekalian. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, semayang asar pada hari itu di Jami' di Basrah, tak ada orang semayang tuan-tuan sekalian. Bukan tak ada orang semayang sebab apa? Sebab ikut ni. Ikut Hasanul Basri, pakai ikut ramai-ramai belaka, menghantar jenazah Hasanul Basri sampai ke kubur, sampai ke liang lahat, tuan-tuan sekalian, disaksikan oleh ramai manusia, yang mana mereka melihat bagaimana bagaimana kematian seorang ulama tadi, yang banyak tidak kita panggil apa, yang banyak rugilah mereka-mereka yang tak mengambil manfaat daripada dia. Wala ya'lamun nas anna salata utilat fi Jami' al-Basrah منذ بنتاه muslimun illa fi dzalikal yaum. Jadi tak ada orang, siapa-siapa yang tahu, bayangkan semayang tak ada tuan-tuan sekalian, kecuali pada hari itu saja. Pada hari itu saja semayang asar tadi, tak ada orang semayang di situ. Kenapa? Kerana mereka masing-masing pergi kepada tadi, menghantar Hasan al-Basri ke kubur dia. Ini tuan-tuan sekalian, bagaimana hebatnya kematian seorang ulama,
yang mana kita mencumburui bagaimana kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin dengan Islam, tuan-tuan sekalian, ikhlas dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam kalangan mereka yang ikhlas dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang daya lemah datang daripada diri hamba sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafaran satu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, sumbangan pada malam ini untuk Kolej Darul Quran Islamiah Turki. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati hati-hati kalian. Wallahu taala.